A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'atul Munirah ingin membentangkan tentang penjajah yang paling memberi kesan kepada Malaysia dari aspek politik, ekonomi, sosial dan agama. Saya ingin menceritakan sedikit penjajah yang berada di tanah Melayu. Malaysia telah dijajah beberapa buah kuasa asing, terdiri daripada Portugis, Belanda, British dan Jepun. Malaysia telah dijajah hampir 446 tahun. Ia bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kedatangan kuasa-kuasa asing pada peringkat awal lebih tertumpu daripada aspek perdagangan yang berlangsung di tanah Melayu. Oleh itu, kelemahan, kesilapan dan masalah dalam negeri-negeri Melayu berkenaan, kuasa-kuasa asing telah mengambil kesempatan dan peluang ini pada ketika itu untuk menjajah di tanah Melayu. Saya telah mengambil Jepun kerana dia telah memberikan banyak kesan di tanah Melayu dari aspek politik, ekonomi, sosial dan agama. Ini sebagai contoh gambaran Jepun yang datang ke tanah Melayu yang memberikan banyak kesan di tanah Melayu. Kesan terhadap politik. Kesan terhadap politik, penentangan terhadap penjajahan British oleh beberapa individu seperti Datuk Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, Mat Saleh dan Datuk Maharaja Lele. Kemenangan orang Jepun telah menaikkan semangat orang Asia yang selama ini menganggap British tidak boleh dikalahkan. Oleh itu, slogan yang dibawa oleh tentera Jepun iaitu Asia untuk orang Asia. Kekalahan tentera Jepun menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sebelum Inggeris datang ke tanah Melayu. Seterusnya, tertubuhnya PKM ataupun Parti Komunis Malaya yang ditubuhkan oleh orang Cina untuk menghalau orang Jepun daripada tanah Melayu. Disebabkan tubuhnya PKM, wujudnya keyakinan untuk memerintah negara sendiri dalam kalangan orang Melayu akibat daripada pengalaman dalam kerja-kerja pentadbiran Jepun. Ini gambaran tokoh perjuangan di tanah Melayu, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lele, Mat Kilau, Mat Saleh dan Tok Janggut. Okey, seterusnya kesan terhadap ekonomi. Ketika pemerintahan Jepun, perdagangan tanah Melayu dengan dunia luar terputus akibat peperangan disebabkan orang Melayu yang suka makan nasi dan juga disebabkan pengedaran mata wang yang tidak terkawal pula menyebabkan inflasi melambung tinggi telah menyebabkan beras menjadi mahal. Untuk mengatasi masalah ini, tentera Jepun bertindak memaksa rakyat menanam tanaman makanan seperti ubi kayu, keledek dan keladi. Ia memberikan semua kerja menanam tanaman makanan ini ialah untuk makanan yang sampingan punya. Seterusnya, pelombongan dan perniagaan dikuasai oleh pihak Jepun menyebabkan orang-orang Cina dan Eropah kehilangan hak-hak terhadap perniagaan mereka. Seterusnya, Jepun menjadikan bidang pertanian sebagai satu kegiatan umum untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Jepun juga mengamalkan dasar pintu tertutup dengan tidak menjalinkan hubungan dengan pihak luar. Kesannya barangan tidak dapat diimport dan diekspor. Okey, seterusnya terhadap sosial. Disebabkan penjajah Jepun telah menyebabkan timbulnya sikap anti-penjajah dalam kalangan orang Melayu semakin berkembang. Dalam usaha untuk menjepungkan tanah Melayu pula, Jepun telah menutup sekolah Inggeris dan memberi tumpuan kepada pelajaran bahasa Jepun. Hal ini berlaku terdedah kepada pelbagai penyakit dan kurang zat ataupun pemakanan yang tidak sempurna. Kekurangan zat makan menyebabkan jumlah kematian semakin meningkat ataupun mendadak. Keadaan ini diburukkan lagi apabila bekalan ubat tidak lagi dihantar ke klinik tetapi digunakan untuk keperluan tentera Jepun. Seterusnya, nyanyian dan muzik juga digunakan untuk menyebar budaya Jepun ke atas penduduk di tanah Melayu. Lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimi ga yo telah diajar kepada murid-murid sekolah.
Jepun telah memperkenalkan penggunaan bahasa Jepun iaitu Nippongo bagi menggantikan bahasa Inggeris. Untuk akhir sekali, kesan terhadap agama. Melalui masyarakat Melayu di mana Jepun membenarkan agama Islam diamalkan. Namun, tindakan Jepun tanpa sedar telah mencemarkan agama Islam di tanah Melayu. Seterusnya, orang Islam tidak dapat menyambut hari kebesaran tarikh waktu untuk sembahyang dan puasa tidak dapat ditentukan. Mereka yang ingin menunaikan haji terpaksa dilupakan akibat daripada kemelesetan ekonomi dan pula dipaksa untuk sujud kepada matahari terbit untuk melambangkan penyembahan kepada Maharaja Jepun. Dan akhir sekali, tindakan Jepun ini bukan sahaja dicabuli tapi dianggap sebagai satu penghinaan kepada agama sesuatu kaum. Sekian, terima kasih.